A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ibrahim. Kita berhenti sampai ayat yang ke-11. Jadi cerita dalam surah Ibrahim, macam saya beritahu sebelum ni, cerita tentang dakwah. Bahkan seluruh Al-Quran ialah cerita tentang dakwah. Sebab itulah sesiapa yang baca dan tadabbur Al-Quran dan dia menghayati, mengamalkannya, pasti dia akan buat kerja dakwah. Itu bukti dia telah mentadabbur, dia telah menghayati isi kandungan Al-Quran. Tapi kalau lepas baca, lepas khatam, dia tak buat apa-apa, tak menegur kemungkaran, tak menyuruh apa yang makruf, sebenarnya dia belum mentadabbur, dia belum menghayati isi kandungan Al-Quran. Dia setakat hanya baca lafaz. Sebab tu kata ulama, perkataan Al-Quran diambil daripada penghafalnya. Perkataan Al-Quran, setiap perkataan, setiap ayat diambil daripada penghafalnya. Lafaznya diambil daripada penghafal, makhrajnya, tajwidnya. Tetapi maksud Al-Quran diambil daripada orang yang menghayati dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Tu'khaz al-alfazul Quran min al-hufaz wa tu'khaz al-ma'ani mimman yu'anihi. Dia ambil perkataan lafaz Al-Quran daripada penghafal, macam mana nak baca dengan betul, makhrajnya, tajwid. Tetapi dia ambil maksudnya daripada orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Bila dia mengamalkan, dia akan yu'ani. Yu'ani, dia akan rasa susah, dia akan menderita. Hasil daripada apa? Pengamalannya terhadap Al-Quran. Jadi kalau nak ambil maksud Al-Quran, ambil daripada orang ni. Jangan ambil maksud Al-Quran daripada penghafal yang tak faham. Sebab kamu tak akan faham Al-Quran. Kamu tak akan faham Al-Quran daripada orang yang menghafal Al-Quran sahaja. Okey, jadi cerita surah Ibrahim ialah cerita tentang dakwah, dan Allah sebut tentang bagaimana Al-Quran itu adalah tujuannya mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kemudian Allah cerita pula tentang kisah para nabi, para rasul dahulu sebagai contoh, sebagai panduan dan sebagai hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kerja dakwah ni adalah kerja orang yang mulia, bukan kerja baru, bukan kerja bid'ah, tapi kerja orang yang mulia sejak daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dan bila kerja mulia, mesti ada ujian, mesti ada cabaran. Jadi lepas tu Allah cerita bagaimana apa yang berlaku terhadap para nabi dahulu bila mereka berdakwah pada kaum mereka secara umum. Kemudian Allah sebut secara detail perbualan, dialog, bagaimana dakwah para rasul kepada kaum mereka, dan bagaimana kaum mereka menjawab, dan bagaimana pula para rasul menjawab kembali apa yang dilontarkan oleh kaum mereka. Dalam ayat yang lepas Allah sebut tentang kisah Nabi Musa AS. Kemudian Allah sebut secara umum semua kebanyakan para rasul, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud dengan kaum mereka, kaum Ad, kaum Samud,
Kemudian Allah sebut bagaimana kaum mereka menolak dengan alasan Rasul ni adalah manusia, Rasul ni mereka cerita bukan daripada Allah, dan juga mereka meminta bukti bahawa Rasul tu adalah betul-betul Rasul dan daripada Allah. Dan Rasul, Allah merakam pula bagaimana Rasul itu menjawab dakwaan ataupun permintaan para kaum mereka. Bila mereka dituduh bahawa mereka manusia, Rasul mengesahkan, ya, kami adalah manusia, tapi kelebihan kami adalah kami ada wahyu. Kamu manusia tapi kamu tidak ada wahyu. Sebab itu syarat untuk menyampaikan kebenaran mesti ada sumber yang berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka juga menuduh bahawa apa yang dibawa oleh Rasul ni antara tujuannya nak menghalang apa yang diamalkan oleh masyarakat sekian lama. Maka para rasul menjawab, ya, betul. Sebab yang diamalkan oleh masyarakat itu adalah salah kerana ia bersumberkan nafsu, bersumberkan manusia yang penuh dengan kejahilan. Jadi kami ni nak halang yang salah untuk dilakukan apa yang betul, dan yang betul itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kaum mereka meminta bukti yang membuktikan Rasul ni adalah betul-betul daripada Allah. Maka Rasul menjawab, yang bukti yang kami bawa inilah bukti yang daripada Allah, iaitu kitab Taurat, kitab Injil. Adapun kamu nak bukti yang lebih pada itu bukan kuasa kami. Kerja kami bukan memberi bukti, menambahkan bukti. Kerja kami hanya menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala kepada kami. Kemudian di hujung ayat 11, bila berlaku dialog, berlaku dakwah, berlaku respon daripada kaum, maka akhirnya kebanyakan kaum tidak beriman. Maka senjata paling kuat kepada para rasul, Allah sebut di hujung ayat 11. Senjata paling kuat bagi para rasul, bagi para pendakwah ialah apa dia? Tawakal. Fal yatawakkalil almu'minun. Maka adalah bertawakallah kepada Allah, berserahlah kepada Allah orang-orang yang beriman. Ini senjata paling kuat, senjata paling ampuh bagi para rasul, para pendakwah. Bila dakwah mereka ditentang, senjata mereka ialah berserah kepada Allah. Kemudian ayat yang baru, ayat hari ini ialah para rasul bagi tahu kenapa, apa sebab mereka kena berserah kepada Allah. Apa sebab mereka kena berserah, bertawakal kepada Allah. Apa punca, apa dorongannya. Okay, kita masuk ayat baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lana Ini alasan ataupun sebab kenapa para rasul mesti bertawakal pada Allah. Bila dakwah, khususnya bila dakwah mereka tidak diterima oleh kaum mereka. Wajib mereka bertawakal, berserah kepada Allah. Apa sebab? Wa ma lana, dan kenapa kami tidak Kenapa kami tidak boleh berserah, bertawakal ala Allah, kepada Allah? Dia nak bagi tahu kenapa kena bertawakal pada Allah, tapi para rasul bagi tahu dalam bentuk soalan, pertanyaan, untuk membuka minda supaya orang kaum mereka fokus kepada sebab kenapa mereka kena bertawakal kepada Allah.
Jadi kenapa kami tak boleh bertawakal kepada Allah sedangkan waqad hadana, sedangkan dia iaitu Allah telah menunjukkan kami subulana, jalan-jalan kami, jalan-jalan hidayat untuk kami. Jadi kami kena bertawakal kepada Allah, sebabnya ialah sebab Allah telah, pertama sekali Allah mencipta kami. Kami tak minta pun. Allah cipta kami tanpa kami minta dan untuk kami masuk syurga. Kemudian yang kedua, Allah tunjuk pula jalan-jalan dan cara untuk kami mendapat hidayah Allah supaya kami dapat syurga. Jadi kenapa kami tak boleh berserah, bertawakal pada Tuhan yang cipta dan tunjuk kami jalan kebaikan? Kenapa? Jadi sebab tu sangat-sangat logik, sangat-sangat tepat. Iaitu bila kita nak bertawakal, mestilah kepada yang hebat. Bila kita nak serah diri kita kepada seseorang, mestilah orang itu hebat. Lebih hebat daripada kita, lebih kuat daripada kita dan boleh selamatkan kita. Barulah kita serah diri kita pada dia. Kalau orang tu tak hebat, serah buat apa? Itu cari penyakit. Sebab itulah tawakal ni, makna tawakal ialah sidqu al-i'timad, betul-betul bergantung ala Allah, kepada Allah. Sidqul i'timad ala Allah fi jalbi al-manafi' wa daf'i ad-darar. Maksudnya kebergantungan hati kita yang sebenarnya kepada Allah, bergantung sebenarnya 100% kepada Allah. Dari segi apa ni? Dari segi dia saja yang boleh memberi manfaat kepada kita dan dia saja yang boleh menolak segala musibah ataupun mudarat daripada kita. Kita yakin manusia kuat macam mana tak boleh memberi manfaat kalau Allah tak izin. Manusia kuat macam mana tak boleh memudaratkan kita kalau Allah tak izinkan. Jadi kita yakin, tawakal, kita yakin Allah saja bagi manfaat, Allah saja yang boleh menjauhkan mudarat, dan bila Allah nak bagi manfaat, tiada siapa yang boleh halang. Bila Allah nak bagi mudarat pada kita, tiada siapa yang boleh sekat. Okey? Itu makna tawakal. Ramai yang boleh bagi definisi tawakal, boleh cakap pasal tawakal, tapi tak semua yang boleh bagi definisi tawakal dia adalah orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Nanti kita sebut syarat-syarat tawakal dan bagaimana untuk mencapai tawakal yang sebenar kepada Allah dan apa hasil kita dapat bila kita bertawakal dan berserah kepada Allah. Bahkan ulama kata tawakal ni macam mayat. Mayat diserah kepada orang yang nak memandikannya. Tawakal ialah seumpama mayat diserahkan kepada orang yang nak memandi dan mengkafankannya. Apa yang dibuat oleh mayat tu bila orang mandi dia, orang tolak dia, orang balik dia, apa dia buat oleh mayat? Mayat tak buat apa-apa. Dia serah bulat-bulat. Itu tawakal. Jadi bila kita serah pada Allah, kita jangan buat apa-apa, serah pada Allah aja. Apa Allah nak buat, Allah nak bagi musibah ke, Allah nak bagi nikmat ke, kita serah bulat-bulat macam mayat tadi. Kalau kita merungut, kita mengeluh, kita bukan bertawakal pada Allah. Okey? Sebab nak serah pada Allah, kita kena yakin kita lemah dan kita kena yakin Allah yang kita serah tu memang hebat. Maka bila yakin Allah tu hebat, apa prasyaratnya? Apa prasyarat untuk bertawakal pada Allah yang hebat? Prasyaratnya ialah mesti taat pada semua perintah Allah. Ini prasyarat utama ni. Nak serah diri pada Allah, mesti taat pada dia. Sebab bila taat pada dia, itulah tanda kita yakin Allah tu hebat. Sebab Allah hebatlah kita taat, kita dengar cakap. Bila kita dah
dengar cakap dia, mana kita yakin dia hebat, masa tu barulah sah tawakal kita. Baru dipanggil tawakal. Tapi kalau kita masih buat dosa, kita masih engkar perintah dia, kemudian kita kata aku nak tawakal pada Allah, itu adalah dakwaan yang bohong. Ramai orang yang lawan Tuhan, ramai yang tak ikut perintah Allah, tiba-tiba bila dia usaha apa semua, dia kata saya serah pada Allah. Sedangkan dia lawan Tuhan. Macam mana kamu serah pada Tuhan yang kamu lawan dia? Tak boleh. Sebab tu syarat utama, nak bertawakal kepada Allah, mesti taat pada dia. Sebagai tanda dia tu hebat. Barulah serah diri. Kalau tak rasa kehebatan Allah dengan cara kita ingkar perintah dia, jangan cakap tawakal. Jangan cakap tawakal. Dan sebab itulah ramai orang bertawakal pada Allah tapi hidupnya tak bahagia. Mulutnya bertawakal kepada Allah tapi dia tak bahagia. Kenapa? Sebab sebenarnya dia tidak bertawakal pun kepada Allah. Dia tidak bertawakal pun kepada Allah. Ada satu kisah. Hatim bin Al-Asam. Dia nak pergi haji. Bila nak pergi haji itu, dia tak tinggal banyaklah bekalan makanan untuk keluarga dia. Jadi semua anak-anak isteri dia kecoh lah. Ada yang menangis, ada yang merungut. Dan berkata pada Hatim, kamu nak tinggal kami kepada siapa? Makanan pun tak cukup apa? Dia kata, aku tinggal kamu kepada Allah. Macam mana ni? Makanan pun tak ada. Ada seorang anak Hatim perempuan. Kata anak perempuan ni, dia kata, tawakkal ala Allah. Wahai bapa, serah kepada Allah, jalan, pergi je. Jadi akhirnya semua adik-beradik termasuklah mak ni marah pada anak perempuan ni. Sebab apa? Dia yang menggalakkan, mendorong bapa dia Hatim pergi haji. Dalam keadaan keluarga tak cukup makanan, tak cukup bekalan. Kemudian bila dah malam tu, perut mereka lapar, makanan tak ada. Maka ada yang nangis, ada yang marah dan ada yang kutuk budak perempuan ni. Anak perempuan ni dikutuk, dimarahi. Dia diam je. Dia baca Quran, dia solat, dia berdoa pada Allah. Kemudian tak berapa lama dengar ada orang ketuk pintu. Dan yang ketuk pintu itulah raja ataupun gubernur di tempat itu. Lalu raja ni, Amir ni tanya kepada tuan rumah ni, ada tak segelas air kami nak minum? Maka diberilah segelas air. Kemudian diminum oleh raja. Kemudian raja bertanya, ni rumah siapa ni? Ni rumah Hatim Al-Asam, seorang ulama yang hebat, yang terkenal. Bila raja dengar je, ini rumah Hatim, apa raja ni buat? Dia ambil kantong yang ada duit, emas, dinar ke, dirham ke, dia campak dalam rumah tu. Kemudian dia bagi tahu ke pengawal dia, tentera dia, dia kata, siapa nak buat seperti aku buat, silakan. Sebab ini adalah rumah ulama yang besar, ulama yang hebat, ulama yang dihormati. Maka tentera dia, pengawal dia pun masing-masing ada duit, campak masuk dalam rumah Hatim. Jadi akhirnya adik-beradik dia yang kutuk dia, yang marah pada dia, yang menangis, semua seronok, semua suka. Dia kata, tapi budak perempuan ni menangis. Dia pula menangis. Yang tadi menangis sebab tak ada makanan. Tapi bila ada makanan, gembira. Yang budak perempuan ni tawakal pada Allah, masa tak ada makanan, dia tak menangis, dia tak kisah pun. Tapi bila ada makanan, dia pula menangis. Jadi mak dia, adik-beradik dia tanya, kenapa pula kamu menangis? Dah ada makanan banyak. Sepatut kamu bergembira. Dengan jawapan si anak perempuan, anak kepada ulama yang hebat, tawakalnya kepada Allah. Dia kata, aku menangis sebab aku merasakan, ya Allah, begitu hebatnya Tuhan. Kalaulah manusia, makhluk, tengok kita dalam kesusahan, dia bantu. Kalau makhluk tengok manusia seperti kita dalam kesusahan, dia bantu. Cuba bayangkan kalau Allah yang tengok kita, lagi dia bantu. Sebab Allah adalah pencipta.
Makhluk yang tak ada apa-apa pun dia bantu, dicampak-campak aja. Maka cuba bayangkan kalau Tuhan yang mencipta makhluk. Ini contoh tawakal. Contoh tawakal bukan makna menafikan kerja. Sebab itulah salah satu syarat tawakal selain pada ikut perintah Allah, kemudian jangan buat dosa, juga syarat tawakal ialah mesti berusaha walaupun sedikit. Tapi dalam konteks kisah ni mungkin dia dah usaha, itu dia dapat, itu tak apa, serah pada Allah. Sebagaimana Allah perintah kepada Maryam ketika dia syarat mengandung dan dia pula seorang wanita, Allah kata kalau kamu nak makan buah kurma, goncang pokok tu. Allah tahu dengan wanita yang lemah yang sedang syarat mengandung, goncang pokok buah kurma tak akan jatuh. Tapi Allah kata, goncang, aku akan gugurkan. Maksud pengajarannya apa? Allah nak kita usaha, walaupun selemah-lemah usaha. Sebab rezeki itu Allah dah jamin. Allah nak tengok setakat mana kita usaha, walaupun sekecil. Okey, usaha tak boleh tinggal, tapi jangan bila dah usaha tak yakin. Ataupun bila usaha rasa macam tak cukup, maka akhirnya kita tinggal bertawakal kepada Allah. Kita bergantung, bertawakal pada usaha kita, kepada duit kita. Itu yang salah. Jadi saya ingatkan sekali lagi, syarat nak bertawakal mestilah kita rasa kita sangat lemah dan Tuhan tu sangat hebat, dan bukti kita rasa Allah tu hebat, kita taat perintahnya satu persatu. Kalau kita tak taat, kita tak rasa dia hebat. Masa tu tak ada guna tawakal, dan bukan tawakal pun. Contohlah orang tu tak solat, kemudian bila dia bekerja dia kata saya serah pada Allah lah pasal rezeki ni, sebab saya dah usaha. Itu bukan serah pada Allah. Sebab kamu pun tak solat, kamu pun engkar perintah Allah. Macam mana kamu serah pada Tuhan yang kamu tak yakin hebat? Kalau yakin hebat, taat dengar cakapnya. Ada orang buka aurat kan, dah kahwin tak dapat anak, tapi dia buka aurat, dia kata saya ada usaha, saya serah pada Allah. Itu bukan tawakal. Tawakal mesti pertama sekali taat kepada Allah. Sebab itulah kalau kita tengok ayat sebelum ni kan, hujung ayat 11, Allah kata apa? Falyatawakkali Allah perintah, hendaklah bertawakal, hendaklah berserah kepada Allah. Siapa? Al-mu'minun. Allah bagi tahu yang layak bertawakal pada Allah ialah orang yang beriman kepada Allah saja. Kalau kamu lawan perintah Allah, kamu tak taat perintah Allah, kamu tak bertakwa, kamu tak beriman. Bila tak beriman, tak layak berserah pada Allah. Tak layak berserah kepada Allah. Okey? Dan juga cuba buka surah Al-Furqan ayat 58. Surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamut. Kemudian wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubihi basira. Bizunubi ibadihi kan? Bizunubi ibadihi. Okey. Okey. Cuba tengok Allah nak bagi tahu tawakal kepada siapa?
sepatutnya kita tawakal pada siapa? Allah kata, wa tawakkal, dan hendaklah kamu berserah. Yakin, serah kepada Allah, percaya pada Allah. Kenapa? Sebab dia Al-Hayy Allazi la yamut. Di sini Allah tak sebut Allah. Serah kepada siapa ni? Al-Hayy, yang maha hidup, Allazi la yamut, yang tidak mati. Tengok bahasa Al-Quran. Kadang-kadang Allah sebut nama tawakal pada Allah. Kadang-kadang Allah tak sebut Allah, tapi Allah sebut sifat. Sebab apa Allah nak bagi tahu? Kenapa kena tawakal pada Allah? Sebab sifat dia ni. Jadi antara Allah dengan manusia, Allah tak mati, manusia mati. Jadi logiknya, kepada siapa yang patut kita tawakal? Pada yang akan mati ataupun yang tak akan mati selama-lama? Logiknya kepada yang tak akan mati. Tapi berapa ramai sekarang yang bertawakal pada yang akan mati? Contoh kadang-kadang bergantung pada suami akan mati. Bergantung pada anak akan mati. Bergantung pada bos akan mati. Tapi kalau bergantung pada Allah, Allah tak akan mati sampai bila-bila. Tapi dia tetap bergantung pada yang akan mati. Jadi Allah nak tempelak orang yang bergantung pada makhluk yang akan mati memang tak waras. Macam mana kamu bergantung pada makhluk yang akan mati? Menunjukkan dia tu lemah. Tengah-tengah kamu bergantung pada dia pun mati habis. Jadi logiknya yang terbaik ialah bergantung pada yang hebat, iaitu yang maha hidup, Allazi la yamut, yang tidak akan mati. Jadi persyarat nak bertawakal mesti kepada yang hebat. Sebab itulah kalau analogi kalau bergantung antara anak dengan suami, yang mana kita lebih yakin? Antara bergantung pada anak dengan suami, yang mana kita lebih yakin? Logiknya suamilah. Kalau suami pula, A suami dia lemah, kurus, B suami dia kuat, yang mana yang lebih yakin bergantung? A ke B? Tentulah B. Sebab suami B ni kuat, kaya. Jadi logiknya kita akan bergantung kepada semakin yang lebih kuat, lebih ada kemampuan. Okey, sekarang suami dengan Allah, yang mana kita lebih bergantung? Yang mana kita lebih yakin? Suami ataupun Allah? Allah. Betul. Okey, jawapan dia kita bergantung pada Allah. Mulut kita kan? Okey. Masa suami ada kat rumah, kita rasa tenang tak? Kita bergantung pada Allah kan? Katalah ada kecoh kat luar kan? Suami ada kat rumah. Kita rasa tenang tak? Jawapannya, ya kan? Katalah suami kita kuat, sihat. Jawapannya kita lebih tenanglah sebab ada suami sebelah. Okey, satu masa lain, ada kecoh juga kat luar, suami tak ada. Kita tenang ke tak tenang? Kita tenang ke tak bila ada kecoh kat luar tapi suami tak ada? Ada jawapan? Tak ada. Baru sampai soalan. Kalau jawapan tak tenang, tadi suami ada tenang. Sekarang suami tak ada, tak tenang. Jawapannya maksud tak apa? Maksudnya kita sebenarnya bukan bergantung pada Allah, kita bergantung pada suami. Kalau kita bergantung pada Allah, suami ada pun tenang, suami tak ada pun tak ada masalah, tenang. Sebab apa? Allah tetap ada.
Itu maksud. Bila kita bergantung betul-betul pada Allah, jiwa kita akan tenang. Walaupun orang lain tak ada. Sebab apa? Allah kata yang lain akan mati. Yang lain adalah makhluk. Jadi kenapa bila suami yang akan mati ada sebelah, kita tenang. Tapi bila suami tak ada, sebenarnya Allah ada, tapi kita tak tenang. Maknanya kita tak bergantung, tak bertawakal kepada Allah. Sebab itulah Hajar bila berada di Mekah, dia tenang walaupun suami tak ada. Kenapa? Sebab dia bergantung pada Al-Hayy Allazi la yamut. Kalau Ibrahim ada bersama dia, Ibrahim tak boleh buat apa-apa. Ibrahim tak boleh turunkan hujan, Ibrahim tak boleh tumbuhkan tumbuhan. Jadi bila dia bergantung pada Allah, walaupun suami tak ada, dia lebih tenang. Jadi kalau betul kita bergantung pada Allah, kalau duduk sorang-sorang di rumah, sepatutnya ada apa masalah, kita lebih tenang. Sebab apa? Yang bersama kita ialah Al-Hayyu Allazi la yamut. Tapi sebenarnya realitinya tak berlaku macam tu. Ada anak, tenang. Ada suami, tenang. Bila semua tak ada, Allah ada tapi tak tenang. Maknanya kita belum bertawakal kepada Allah. Sebab itulah Allah sebut pula lepasnya pada tawakallah kepada yang hidup, yang tidak akan mati. Lepas tu Allah suruh apa? Dia tawakal ada tuntutan dia. Bukan setakat aku serah aja. Tak. Wasabbih bihamdihi. Kena beribadat kepada Allah. Yang saya kata tadi, al-mu'minun. Syarat nak tawakal pada Allah mesti beriman. Dan tanda kita beriman, sentiasa bertasbih, sentiasa beribadat, sentiasa taat pada Allah. Jadi tak boleh serah pada Allah tapi tak beribadat, serah pada Allah tapi lupa kepada Allah. Jadi Allah kata wasabbih bihamdihi, sucikan dengan memuji Allah. Jadi jangan tawakal kosong, mesti disertai dengan zikir, dengan beribadat, dengan mentaati Allah. Kemudian Allah kata wa kafa bihi, cukup. Iaitu bila kamu tawakal, serah pada Tuhan yang tidak akan mati, kemudian kamu pula mentaati perintahnya, cukup. Kamu tak perlu apa-apa dah. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS bila nak dicampak dalam api, dah letak di, dia panggil apa? Dalam bahasa Arab dia panggil menjanik tu, tempat nak bidas tu. Dia ikat Ibrahim kat sini untuk dilontar ke dalam api. Sebab dia orang pun tak berani pergi dekat api, panas. Api begitu besar dan kuat. Jadi nak campak Ibrahim tak boleh daripada dekat. Maka dia buat macam apa dia panggil, lastik kan? Macam lastik. Dia letak Ibrahim kat situ untuk dibidas dan dicampak. Tengok tawakal. Allah nak uji manusia tawakal sampai tahap macam tu. Bukan mula-mula kena ikat, tak. Allah biarkan kena ikat. Allah biarkan kena bungkus dengan apa ni, dan untuk dilastikkan ke dalam api. Sampai tahap penghujungnya Allah biarkan. Allah nak tengok setakat mana tawakal. Lepas tu masa tu malaikat pun dah risau dah. Malaikat tunggu arahan Tuhan je. Dia tak boleh nak buat apa. Macam mana Ibrahim ni selamat ke tak? Selamat ke tak? Bila nak datang perintah Allah? Dan ada riwayat mengatakan malaikat bertanya kepada Ibrahim, kamu nak apa-apa bantuan tak? Apa jawapan Ibrahim? Tak, kepada kamu aku tak nak bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Itu tawakal pada Allah. Makna kepada semua makhluk dia tak berhajat. Sebab makhluk semuanya lemah dan satu masa akan mati. Sampai ke tahap tu. Ibrahim cukup yakin, Allah saja yang boleh selamatkan. Malaikat tak boleh. Manusia tak boleh. Masa tu betul-betul tawakal, bulat 100%, dan dalam konteks mentaati perintah Allah, barulah datang pertolongan Allah. Barulah datang, Allah kata, kuni ya nar, kuni bardan wa salama. Okey, sekarang Ibrahim dah betul-betul serah pada aku sahaja 100%, dan dia pun nak dicampak sebab buat kerja dakwah, kerja agama aku. Maka sekarang Allah perintah pada api, sejuk. Bila dah betul-betul bulat tawakal, baru pertolongan Allah sampai. Kalau tawakal kita 50-50, pertolongan Allah tidak akan sampai. Okey? Kemudian Allah kata apa? Bizunu bi'ibadi khabira. Dan Allah sangat mengetahui dosa hambanya. Tengok, Allah kaitkan. Dosa ni Allah sebut sebab apa? Sebab dosa penghalang manusia bertawakal pada Allah.
Bila kamu dah buat dosa, dah tak ada tawakal pada Allah. Macam mana nak serah pada Allah yang kamu ingkar perintah dia? Jadi prasyarat juga untuk bertawakal, bertaubat. Jangan buat dosa. Bila buat dosa, terus bertaubat. Okey? Boleh Jadi Allah kata kepada dalam ayat ni, Allah rakamkan bagaimana para nabi ni bila mereka berdakwah dan dakwah mereka bertolak, mesti ada ujian, mesti ada pertembungan, mesti ada penakapan, penyiksaan, azab daripada kaum. Maka masa tu senjata orang beriman ialah, senjata para rasul ialah bertawakal pada Allah. Kemudian mereka beritahu, sebab apa kena tawakal pada Allah? Sebab Allah mencipta mereka, Allah menunjuk jalan hidayat pada mereka. Kenapa nak tawakal pada manusia? Kemudian kata para nabi, wala nasbiranna, dan pasti kami akan sabar ala atas apa yang azaitumu, apa yang kamu sakiti. Lepas kami tawakal, step seterusnya apa dah? Kami kena sabarlah. Kalau dah serah pada Allah, bila ada ujian, step yang kedua kena sabar. Jangan aku serah pada Allah, bila ada ujian mengamuk. Aku serah pada Allah, bila ada musibah kita marah. Itu bukan tawakal. Tawakal, lepas tawakal mesti sabar. Apa saja keputusan, apa saja takdir Allah, kena sabar. Bila tak sabar je, itulah tanda kita sebenar tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar ni di atas apa ni? Di sini juga ada pengajaran. Para nabi sabar mereka adalah kerana melaksanakan perintah Allah, kerana menyampaikan dakwah. Sangat berbeza dengan kita. Kita sabar untuk apa? Untuk kepentingan diri kita. Sebab cari rezeki, sebab musibah menimpa diri kita, musibah menimpa anak kita, keluarga kita, kita sabar. Iaitu sabar kita lebih kepada kepentingan diri. Tapi sabar para nabi adalah untuk agama Allah. Itu beza tu. Sebab tu tawakal pun, tawakal yang paling hebat ialah bila kita serah pada Allah dalam konteks kita berdakwah pada Allah. Berdakwah mengajak orang kepada Allah. Masa tu ada ujian, serah pada Allah. Adapun bertawakal sebab cari rezeki untuk diri kita, kita nak berjalan, nak berseronok, batu serah pada Allah, itu tawakal yang tidak ada, yang kurang bernilai, kurang bernilai. Kemudian para nabi menegaskan sekali lagi, wa 'alallah, dan kepada Allah falyatawakkal, dan hanyalah kepada Allah, maka hendaklah berserah al-mutawakkilun, sebelum ni ayat sebelah hujung Allah kata apa? Falyatawakkal al-mu'minun. Hendaklah bertawakal, berserah pada Allah orang yang beriman. Sekarang Allah kata apa? Hendaklah berserah kepada Allah orang yang bertawakal. Jadi macam maksud apa? Hendaklah belajar orang yang belajar. Hendaklah makan orang yang makan. Apa maksud tu? Makna Allah nak begitu, ada juga orang yang mendakwa dia bertawakal tapi sebenarnya dia tidak bertawakal. Jadi Allah nak bagi tahu, Allah nak perintah siapa ni? Hendaklah orang yang benar-benar bertawakal sahaja bertawakal pada Allah. Adapun setakat mulut, setakat slogan je, maka tak payahlah tawakal pada Allah. Sebab hasilnya tak ke mana. Okey? Ada orang pelajar, nama dia pelajar, tapi nama je pelajar, tak pergi kelas pun. Jadi yang Allah cakap ni kepada siapa ni? Orang yang betul-betul
bertawakal, bukan orang yang slogannya ataupun ucapannya saja tawakal. Okey? Kemudian Allah kata waqala allazina kafaru. Bila dakwah para rasul sampai pada kaum dan kaum mereka menolak, maka para rasul pun bertawakal, berserah pada Allah. Okey? Lepas tu apa pula yang dilakukan oleh kaum mereka kepada rasul? Bila rasul ni, para rasul bertawakal pada Allah. Okey, waqala allazina kafaru, dan telah berkata allazina, orang-orang yang kafaru, li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka. Tengok bila dakwah mereka, dakwah para rasul ditolak, tapi rasul terus berdakwah dan bertawakal pada Allah. Apa dibuat oleh kaum mereka? Adakah kaum mereka diam saja, tengok je para rasul terus berdakwah? Tak. Mereka akan pergi step yang kedua, iaitu lanukhrijannakum, pasti kami akan keluarkan kamu min ardina, dari bumi kami. Sekarang bila dakwah para rasul terus berjalan, maka mereka pergi step kedua, iaitu mereka guna kuasa. Ini Allah nak bagi itu sunnatullah. Orang-orang kafir ni bila dakwah para nabi terus tersebar, maka mereka pergi step kedua, mereka guna kuasa untuk menyekat dakwah. Mereka tak akan diam, mereka tak akan biarkan. Jadi step yang kedua kuasa, iaitu apa? Kami akan halau kamu keluar min ardina, daripada bumi kami. Sebagaimana berlaku pada Nabi Musa dihalau keluar daripada Mesir. Bagaimana berlaku pada Nabi Lut. Sebagaimana berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW, dihalau keluar daripada kota Mekah. Itu satu sunnatullah, satu perkara biasa dalam kerja dakwah. Ini juga menunjukkan sampai tahap tu mereka tetap bertahan, mereka tak mengalah, dakwah mereka terus berjalan. Kenapa? Sebab senjata mereka ialah tawakal. Bila mereka tawakal pada Allah, mereka jadi orang kuat. Satu hadis Nabi bersabda yang maksud dia, siapa nak jadi orang paling kuat, hendaklah dia bertawakal pada Allah. Makna bila dia serah pada Allah, pasti dia akan menjadi kuat. Sebab dia bergantung pada Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang tak akan mati, Tuhan yang sentiasa hayyun. Jadi nak jadi kuat, tawakallah pada Allah. Sebab itulah kerja dakwah Nabi terus berjalan. Walaupun orang tak ramai beriman, tapi Nabi menjadi kuat. Dihalau lagi kuat, diusir lagi kuat, diseksa lagi kuat. Sebab kebergantungan mereka kepada Allah menjadikan mereka kuat. Okey? Ataupun pilihan kedua, kalau kamu tak berhenti dakwah, kami akan usir keluar daripada ardina, bumi kami. Tengok perangai orang kafir. Dia mengaku bumi itu bumi dia. Jadi siapa yang suka mengaku tempat tu tempat dia, negeri dia, tanah air dia, dia menyerupi orang kafir. Sebab orang beriman tak mengaku semua bumi ini adalah milik Allah. Jadi bila milik Allah, semua makhluk Allah layak tinggal di bumi. Anjing, khinzir, semua layak. Orang kafir pun layak. Cuma kewajipan kita berdakwah pada mereka. Kewajipan kita berdakwah pada mereka, bukan mengusir mereka. Kita diusir satu benda biasa, tapi kita jangan mengusir orang, apatah lagi orang kafir. Kewajipan kita ialah memberi dakwah dan menyampaikan mesej Islam kepada mereka.
Okey, pilihan kedua apa dah? Kalau kamu tak keluar juga, au la ta'udunna. Atau pasti kamu akan kembali fi millatina, ke agama kami. Jadi orang-orang kafir bagi pilihan kepada para nabi. Sama ada kamu keluar, diusir keluar, berambus, ataupun kalau nak duduk juga negeri kami, kena balik agama asal. Jadi syirik macam kami. Ada disebabkan agama mereka itu adalah agama para nabi juga. Sebab apa? Walaupun para nabi tak pernah sembah berhala yang mereka sembah, tapi sebab mereka para nabi membesar di tempat itu, dan para nabi ni sebelum jadi nabi tak pernah membantah amalan mereka. Maka mereka rasa para nabi ni sebenar agama mereka sama dengan agama ni yang menyembah berhala. Jadi jom balik agama asal kita, iaitu sembah berhala. Okey? Ini ujian. Ini menunjukkan apa ni? Menunjukkan apa? Inilah Al-Quran. Bila kita baca Quran, kita akan faham dan kita amalkan, maka ada ujian. Sampai tahap para nabi diusir keluar. Sampai tahap ada para nabi diseksa. Sampai tahap ada para nabi dibunuh. Sebab apa? Melaksanakan isi kandungan kitab. Jadi kalau baca Quran tak ada ujian, tak ada cabaran, orang puji pula, bagi hadiah pula ada semtirau. Ada sesuatu yang tak kena. Makna kita hanya baca semata-mata. Jadi sama ada kamu berambus keluar, jangan duduk kat sini, ataupun kamu murtad, keluar daripada Islam, masuk agama kami, sembah berhala. Maka Allah diam tak? Allah tak diam. Ini kesan tawakal pada Allah. Bila kita tawakal pada Allah, Allah terus membantu kita, Allah terus jaga. Sebab itulah antara kelebihan kita tawakal pada Allah ialah Allah akan jaga orang yang bertawakal padanya. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, siapa yang membaca doa ketika nak keluar rumah, Bismillahi alaihi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah, kepadanya aku bertawakal. Kan doa keluar rumah kan? Maka Nabi kata apa? Kufita wa hudita wa wukita. Bila kamu baca je nak keluar rumah, aku berserah kepada engkau ya Allah, maka diberitahu kepada engkau, engkau telah dipelihara, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dilindungi. Daripada apa? Daripada semua kejahatan, termasuklah daripada kejahatan syaitan. Sebab apa? Sebab dia baca doa, alaihi tawakkaltu, aku berserah kepada Allah, aku tawakal pada Allah. Jadi tengok bila para rasul bertawakal pada Allah, maka datanglah pertolongan Allah. Nabi Ibrahim tawakal, Allah tolong, api jadi sejuk. Nabi Muhammad tawakal pada Allah, duduk dalam gua, walaupun tentera depan pintu gua, tapi Allah selamatkan mereka. Kesan apa? Tawakal pada Allah. Jadi kalau betul-betul nak selamat, betul-betul nak jadi kuat dan hebat, berserahlah hanya kepada Allah. Jangan berserah pada usaha, jangan berserah pada manusia, jangan berserah pada material. Okey? Maka fa'auha, lalu Rabbuhum, Tuhan mereka, telah mewahyukan kepada mereka. Tuhan mereka telah mewahyukan kepada mereka. Bila mereka, para rasul bertawakal pada Allah, dan para rasul diugut, diancam apa dia? Sama ada kamu murtad, sembah berhala, ataupun kamu diusir keluar daripada negeri kami. Maka masa itu Allah wahyukan kepada para rasul, apa dia? Allah berjanji, lanuhlikanna, pasti kami akan binasakan
az-zalimin, orang-orang zalim. Ini janji Allah. Allah mengguna dua harfu taukid. Pertama lam, yang kedua nun. Maknanya kalau Allah bercakap memang dah betul, Allah tak pernah mungkir janji, tapi Allah nak meyakinkan kita lagi, Allah guna dua huruf penegasan. Pasti sesungguhnya kami akan binasakan mereka. Mereka ugut kamu apa dah? Nak usir kamu ataupun nak memurtadkan kamu. Jangan risau. Sebab apa? Sebelum mereka usir kamu, kami akan hancurkan mereka. Ini yang berlaku kepada siapa ni? Kepada semua para rasul, termasuklah seperti Nabi Ibrahim. Nabi Musa AS. Allah hancurkan Firaun dengan bala tenteranya dan Allah bagi Bani Israel memerintah Mesir. Allah hancurkan orang Mekah. Allah hancurkan orang Mekah pertama dalam peperangan Badar. Lepas tu Allah jadikan kekuasaan Islam sampai ke Mekah. Nabi buka kota Mekah. Jadi siapa yang tawakal pada Allah, dia kena yakin janji Allah. Bila dia yakin pada Allah, dia tak akan takut. Berlaku apa pun, apa saja berlaku, tak ada masalah. Jiwa dia tetap tenang. Sebab apa? Sebab dia yakin pada Allah yang Maha hidup, tidak akan mati. Allah yang tidak boleh sesiapa yang menghalang apa yang Allah nak laksanakan. Okey? Kemudian Allah janji lagi apa? Walanuskinannakum. Dan pasti kami akan nuskin, kami akan tempatkan kamu al-arda, di bumi, min ba'dihim, dari selepas mereka. Bukan setakat Allah akan hancurkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, tapi Allah juga berjanji lepas mereka hancur, kamu pula akan berada tempat mereka sebagai pemerintah. Itulah Bani Israel akhirnya memerintah Mesir selepas Firaun dan pengikut dia dah hancurkan, dan Nabi Muhammad dan Islam memerintah Mekah setelah orang-orang Mekah ditewaskan. Ini janji Allah, la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tak pernah mengmungkiri janjinya. Kemudian Allah kata siapa ni? Kepada siapa janji ni? Kepada orang yang tawakal. Apa sifat orang yang bertawakal? Antaranya zalika, demikian itu, liman, bagi sesiapa, khafa, yang takut, maqami, kedudukan ataupun kebesaranku. Jadi Allah berjanji pertolongan, kemenangan kepada siapa ni? Orang yang bertawakal, yang sifatnya sentiasa rasa kebesaran Allah. Maksudnya Allah nak begitu, mereka ni sentiasa taat pada Allah. Sebab bila dia rasa kebesaran, kesannya dia akan taat. Dan wa khafa wa'idi, dan takut kepada janjiku, takut pada amaranku. Jadi dua sifat orang bertawakal pada Allah yang akan mendapat pertolongan Allah di akhirnya. Pertama, takut, rasa kebesaran Allah. Satu, rasa kebesaran Allah. Yang kedua, takut azab Allah. Kenapa dua ni? Kenapa dua? Dua sebab dia ada dua je perintah Allah ni. Satu, buat yang Allah perintah. Yang kedua, tinggal yang
Allah larang. Dua je. Tak ada yang ketiga. Bagaimana Allah perintah pada Adam ketika disuruh masuk syurga, Allah perintah dua. Satu, udkhul, masuk makan apa saja dalam syurga. Yang kedua, larangan. Jangan dekat pokok ni. Itu je. Jadi, untuk melaksanakan dua, satu perintah, yang kedua meninggal larangan, kita perlu pada dua ni. Kita perlu kepada dua ni. Jadi rasa kebesaran Allah membawa kepada apa? Taat perintah. Kita akan solat bila rasa kebesaran Allah. Kita akan puasa rasa kehebatan Allah yang perintah tu. Kita tutup aurat sebab rasa kehebatan Allah yang perintah tu. Dan bila takut pada azab Allah membawa kepada tinggal larangannya. Bila nak mengumpat, ingat pada dosa. Bila nak bercakap bohong, ingat pada dosa. Bila nak tengok benda haram, ingat pada dosa. Maka takut pada azab Allah mendorong untuk meninggalkan larangan. Sebab tu Allah sebut dua. Inilah ciri-ciri orang yang bertawakal. Sentiasa taat pada Allah, hasil pada rasa kebesaran Allah, dan sentiasa meninggal larangan Allah, hasil daripada takut pada azab Allah. Maka orang macam ni benar-benar layak bertawakal, dan bila dah bertawakal, inilah janjinya. Allah akan hancurkan musuh dan Allah memberi kemenangan kepada mereka. Mereka pula akan mengambil tempat musuh. Sebenarnya tawakal ni yang disebut dalam Quran lebih kepada dalam konteks berdakwah. Adapun dalam konteks individu, itu tawakal yang terlalu kecil nilainya. Sebab kita tawakal ketika nak mencari rezeki. Itu untuk diri kita. Jadi tawakal kita hanya ada kepentingan diri. Tapi tawakal yang paling besar ialah, yang ada nilai ialah kita buat kerja Allah, bukan kerja kita. Lepas tu ada ujian, kita pun serah pada Allah. Baru sesuai. Serah pada Allah, tawakal pada Allah sebab buat kerja Allah. Jangan buat kerja kita, tapi serah pada Allah. Itu yang macam tak sesuai. Buat kerja untuk diri kita, tapi bila nak berserah, serah pada Allah. Itu yang tak sesuai. Kalau nak serah pada Allah, buatlah kerja Allah. Dan kerja Allah yang paling besar, kerja Allah yang paling mulia ialah berdakwah. Mengajak manusia kepada Allah. Okey? Sekarang saya nak sebut syarat-syarat bertawakal kepada Allah. Dan hasil tawakal kepada Allah. Okey. Bagaimana kita bertawakal pada Allah ataupun syarat-syarat bertawakal kepada Allah? Pertama, tinggal dosa, bertaubat kepada Allah. Tinggal dosa dan bertaubat kepada Allah. Makna selagi kita buat dosa, tak ada tawakal. Walaupun kita berulang kali sebut, saya serah pada Allah, saya tawakal pada Allah. Itu bukan tawakal. Tawakal mesti rasa kehebatan Allah. Salah satu cara ialah tinggal dosa. Jangan buat maksiat. Yang kedua, sentiasa mentaati perintah Allah. Jangan bertobat daripada dosa, tapi perintah Allah pun tak buat. Sentiasa mentaati perintah Allah. Yang besar, yang kecil, di mana-mana sahaja. Yang ketiga, yakin apa yang Allah telah catat pasti akan berlaku. Yakin apa yang Allah telah catat di Lauh Mahfuz pasti akan berlaku.
sama ada baik ataupun buruk. Dan sambungan, dan yang Allah takdirkan adalah yang terbaik, dan yang Allah takdirkan adalah yang terbaik, walaupun bukan yang kita rancang dan kehendaki. Jadi syarat ketiga, kena yakin apa yang telah Allah catat di Lauh Mahfuz pasti berlaku, sama ada buruk ataupun baik. Dan apa yang Allah takdirkan ke atas kita, itulah yang terbaik, walaupun tidak sama dengan apa yang kita rancang dan kita kehendaki. Ini boleh rujuk surah At-Taubah ayat 51. Untuk poin ini boleh rujuk surah At-Taubah ayat 51. Iaitu ayat ni Allah kata, kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah perintah pada Nabi, qul, beritahu pada umat kamu, lan yusibana, tidak akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang Allah telah catatkan. Huwa maulana, dia yang menjaga kami, dia yang melindungi kami. Dan wa 'ala Allah, ke atas Allah sahaja hendaklah bertawakal, berserah orang yang beriman. Jadi yang ketiga tu penting. Apa saja yang berlaku dengan izin Allah, bila berlaku dengan izin Allah, kita kena yakin itu terbaik. Bila itu yang terbaik, kena seronok, kena suka. Jangan marah, jangan melenting, jangan mengamuk, sebab yang Allah takdir adalah yang terbaik. Yang keempat, syarat tawakal ialah mesti berusaha, walaupun usaha yang paling kecil. Mesti berusaha, walaupun usaha yang paling kecil. Ini banyak kita contoh. Nabi kata kepada seorang lelaki yang bertanya, Rasulullah, aku nak ada unta di luar, unta ataupun keldai. Maka Nabi kata, ikat dan tawakal pada Allah. Ikat tu adalah usaha. Nampak kecil je, simple je, tapi itu adalah usaha. Dan juga kisah yang saya sebut tadi, kisah Maryam, Allah kata goncang pokok, walaupun kamu lemah, walaupun dengan kudrat kamu kurma tak akan gugur, tapi aku nak juga kamu usaha. Dan juga itu menunjukkan bukan semua usaha mendatangkan hasil. Ada usaha yang logiknya tak datang ke hasil, tapi Allah bagi juga, menunjukkan rezeki itu bukan daripada usaha, tapi daripada Allah. Dan juga Allah sebutkan, Nabi sebut dalam satu hadis, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka Allah akan bagi rezeki pada kamu sebagaimana Allah bagi rezeki pada burung. Keluar pagi, perut kosong, balik petang, perut kenyang. Jadi usaha burung tu besar tak? Usaha burung besar tak? Tak. Burung tak adalah pergi buat macam buruh kasar tu, ataupun pergi panjat gunung apa semua, menyelam dalam air. Tak. Terbang, simple je dapat rezeki. Jadi yang keempat, kena berusaha walaupun sekecil mana pun. Yang kelima, orang yang bertawakal hendaklah yakin. Hendaklah yakin bahawa dengan tawakalnya kepada Allah, dia akan dapat ganjaran yang paling besar dari Allah, iaitu redha dan cinta Allah. Dia akan dapat, orang yang bertawakal kepada Allah kena yakin dengan tawakalnya dia akan dapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Bukan duit, bukan material,
tapi redha dan cinta Allah. Jadi nak apa lagi? Kalau dah dapat redha Allah, dah dapat cinta Allah, nak apa lagi? Kalau Allah dah cinta pada kita, Allah redha, tak ada masalah pasal rezeki. Dalilnya Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hujung ayat tu Allah kata apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Bila Allah cinta, pasti Allah redha. Jadi kadang-kadang kita buat kerja ni bukan yang Allah cinta, tapi yang kita suka. Akhirnya hidup kita menderita. Duit banyak tapi jiwa tak tenang. Sebab yang kita buat Allah tak suka pun, Allah tak cinta pun. Jadi buatlah yang Allah suka. Apa dia? Serah pada Allah. Setelah berusaha, serah pada Allah. Yang keenam, syarat bertawakal ialah mesti dia rasa dia adalah makhluk yang lemah dan sangat berhajat kepada Tuhan yang hebat. Kena ada perasaan tu. Kalau tak ada perasaan tu, dia tak jadi tawakal. Kita rasa kita kuat, tapi dalam masa sama mulut cakap tawakal pada Allah, tak menjadi. Kena rasa macam Ibrahim ketika nak bakar, dia dicampak dalam api, dia betul-betul rasa dia ni lemah, dan malaikat pun lemah, sebab tu dia tak berhajat pada bantuan malaikat, sebab dia tahu malaikat pun sama dengan dia, dan dia yakin dia hanya berhajat pada Allah saja. Ya Allah, Allah saja yang boleh selamatkannya. Jadi yang kelima, kena yakin kena yakin bahawa kita ni adalah makhluk yang sangat lemah dan sangat-sangat berhajat kepada Allah. Okey. Habis Kemudian saya nak sebut hasil orang yang bertawakal kepada Allah. Kebaikan orang yang bertawakal kepada Allah. Pertama, rezekinya luas. Rupa-rupanya rezeki luas ni bukan kerja keras. Tak, tapi sebab tawakal kepada Allah. Dalilnya ialah surah At-Talaq. Surah At-Talaq yang biasa kita baca lah ni. Yang biasa kita baca. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kemudian وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Di hujung tu Allah kata, siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar daripada semua masalah, dan Allah bagi rezeki yang tak disangka. Di hujung Allah kata apa? Dan siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah jadikan semua urusannya mudah. Allah jadikan semua urusannya mudah. Jadi kebaikan, kelebihan tawakal pada Allah yang pertama, rezeki luas. Yang kedua, kita akan dilindungi daripada segala kejahatan, termasuklah daripada kejahatan syaitan. Kita akan dilindungi daripada segala kejahatan, termasuklah kejahatan syaitan. Rujukannya surah An-Nahlu. Surah An-Nahlu ayat 99. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah kata, sesungguhnya tidak ada kuasa bagi syaitan. Syaitan tidak ada kuasa untuk menipu, untuk menggoda 'alal ladzina amanu, kepada orang yang beriman,
wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal kepada Allah. Ini kelebihan tawakal juga ialah bila tawakal pada Allah, selamat daripada tipu daya syaitan. Dan macam yang saya sebut tadi, bila kita baca doa keluar rumah kan, doa keluar rumah ni amalkan. Nabi bersabda dalam satu hadis sahih riwayat At-Tirmizi, man qala, yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa wukita wa hudita wa tanahha anhu asy-syaitan, fa yaqulu li syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Maksud dia, Nabi kata, siapa yang berkata bila dia keluar rumah, dia kata, dia baca doa ni, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Tiga rangkap. Pertama, bismillah. Yang kedua, tawakkaltu 'ala Allah. Yang ketiga, wala hawla wala quwata illa billah. Dia sebut tiga ni bila nak keluar rumah. Keluar dengan kaki kiri dan baca doa ni. Maka dia kata pada dia, pada kufita, engkau dipelihara, engkau dijaga, wa wukita, dan engkau dilindungi, wa hudita, dan engkau diberi hidayat, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan belah, syaitan akan lari. Empat lah. Pertama, engkau dipelihara, engkau dilindungi, engkau diberi hidayat, dan syaitan akan lari. Dan tambah satu lagi, syaitan yang lari pun akan beritahu pada syaitan yang lain. Dia kata apa? Tak payahlah buang masa kepada lelaki yang telah dilindungi oleh Allah, yang telah diberi hidayat oleh Allah. Jangan kamu buang masa. Orang macam ni kamu tak boleh nak kacau. Hebatnya tawakal pada Allah, dan hebatnya zikir bila nak keluar rumah ni. Jadi jangan lupa hafal dan amalkan. Mudah aja, simple. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Benda yang kita biasa baca aja, tapi kadang-kadang dia tak bersambung. Kadang-kadang kita baca la haula wala quwata illa billah saja. Kadang-kadang kita baca tawakkaltu 'ala Allah saja. Kadang-kadang kita baca bismillah saja. Jadi doa keluar rumah kena gabung tiga. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Yang keberapa tu? Yang keempat kan? Yang keempat, orang yang kelebihan tawakal. Orang yang tawakal akan dapat cinta Allah yang saya sebut tadi. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dia akan dapat cinta dan redha Allah. Maknanya apa lagi kita nak selain daripada cinta dan redha Allah? Jadi kemuncak kepada tawakal ialah kita akan bahagia. Manusia bila dapat cinta, dapat redha Allah, dia akan bahagia. Yang keenam, orang yang bertawakal pada Allah, dia akan dapat kelebihan masuk syurga tanpa hisab. Dia akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Disebut dalam hadis sahih Muslim daripada Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu al-jannah min ummati 70,000 bighairi hisab. Qalu man hum ya Rasulullah? Qal humul lazina la yaktawun wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabda Nabi SAW, akan masuk syurga daripada umatku 70,000. Maka sahabat pun bertanya, 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi sahabat pun bertanya, siapa ni yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab? Nabi menjawab, itulah orang yang la yaktawuna. Bila berubat mereka tak panaskan, tak ambil api dan letak kat badan. Yang kedua, wala yastarquna, dan mereka tak minta orang untuk berdoa kepada dia. Bila dia sakit, dia tak minta tolong orang berdoa, dia sendiri berdoa. Mana tawakal tu?
Kalau kita dah mula minta doa kepada orang, kita tak bertawakal sepenuh pada Allah. Kita bertawakal pada orang. Bukan tak boleh, boleh. Tak salah. Nak minta doa daripada orang tak salah. Tapi bila minta pada orang, kebergantungan kita, tawakal kita pada Allah dah kurang dah. Kemudian Nabi kata, yang ketiga ataupun yang merangkumi semua ialah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya serah kepada Allah sahaja. Ini siapa yang ada ni, dia akan dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Contoh senanglah, saya bagi macam Hajar. Bila dia tengah padang pasir, dia tak bergantung pada sesiapa. Sebab apa? Allah tarik semua. Suami pun tak ada, sungai pun tak ada, makanan pun tak ada, pokok tempat berteduh pun tak ada, semua tak ada. Akhirnya dia hanya bergantung pada Allah. Ini antara bentuk orang yang betul-betul bertawakal pada Allah 100%. Dan kalau ada pada kita, kita masih ada peluang untuk termasuk dalam golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Walaupun Nabi sebut 70,000, tapi ada satu hadis lain, dalam setiap satu daripada 70,000, ada lagi 70,000 yang lain. Maknanya 70,000 kali 70,000. Rasanya bilangannya masih besar dan peluang untuk kita masih ada, iaitu masuk syurga tanpa hisab. Yang keberapa ni? Yang ketujuh. Tanda siapa yang bertawakal kepada Allah, itulah tanda dia beriman dan dia yakin kepada Allah. Jadi kelebihan yang ketujuh, siapa yang tawakal kepada Allah, itulah sebenarnya tanda dia beriman. Maknanya kalau dia tak serah pada Allah, dia solat banyak mana sekalipun, puasa banyak mana sekalipun, sebenarnya itu bukan tanda dia beriman. Kadang-kadang haji pergi 10 kali, umrah 20 kali, solat selalu kat masjid, bila berlaku masalah menggelabah. Bila berlaku masalah dia mengamuk. Mana dia tak serah pada Allah. Orang macam ni sebenarnya belum ada tanda-tanda beriman kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ke-8, tawakal kepada Allah boleh menghilangkan semua rasa sedih, rasa duka cita, rasa risau, rasa kelang kabut, semua tak ada. Semua akan jadi tenang. Sebab apa? Sebab dia berserah pada Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang sentiasa melihat, Tuhan yang sentiasa mendengar, Tuhan yang tak akan mati. Akhirnya jiwanya akan tenang. Tidak ada sedih, tidak ada risau, tidak ada duka cita. Itu kesimpulan. Satu, syarat-syarat untuk bertawakal kepada Allah. Yang kedua, hasil kita tawakal kepada Allah. Yang saya sebut tadi semuanya lebih kurang 8, insya-Allah. Okey, saya rasa cukup setakat ni. Ada soalan ke? Okey, yang Nabi kata, jikalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka Allah akan bagi rezeki pada kamu sebagaimana Allah bagi rezeki pada burung. Iaitu burung keluar pagi perut kosong, balik perut kenyang. Jadi maksud dia ialah burung ni dia tak ada perancangan, dia keluar je. Kemudian bila dia keluar tu dia tak tahu di mana rezekinya. Macam kita tahu kan, tempat kita nak pergi kerja, tempat kita nak pergi beli barang, tempat restoran kita nak pergi, kita tahu. Tapi burung tak tahu apa-apa. Jalan pun tak ada, trafik light pun tak ada, perancangan pun tak ada. Dia keluar je, serah bulat-bulat kepada Allah. Perut kosong. Tapi akhirnya Allah bagi rezeki dan dia balik petang tu perut kenyang. Dan juga kelebihan burung ni, burung dia tak simpan, dia tak cari rezeki untuk besok. Dia tak pernah cari rezeki hari ni dan dia bawa sekali untuk besok ataupun minggu depan. Sebab apa? Sebab dia yakin rezeki besok, besoklah cari. Rezeki hari ni cari. Ada satu kisah. Ada seorang lelaki, anak dia ramai, jadi dia mengeluh. Sebab anak ramai, dia rasa macam rezeki tak cukup je.
Maka bila dia mengadu pada seorang salafus soleh yang bernama Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham pun bagi solusi pada dia. Okey, kamu cari mana-mana anak kamu ni yang kat rumah ni yang Allah tak bagi rezeki pada dia. Dalam ramai anak kamu ni, kamu cari mana anak kamu yang Allah tak bagi rezeki pada dia, maka hantar ke rumah aku. Boleh faham? Lelaki ni mengadu pada Ibrahim bin Adham, anak dia ramai, rezeki mata tak cukup. Maka Ibrahim bin Adham bagi solusi. Okey, kalau kamu risau sangat tak cukup rezeki, okey, cuba cek mana-mana anak kamu yang Allah tak jamin ataupun Allah tak bagi rezeki pada dia. Okey, kalau ada, hantar ke rumah aku. Maksud apa tu? Sebenarnya Ibrahim bin Adham nak bagi tahu, tak ada seorang pun yang Allah tak jamin rezeki. Selagi mana dia hidup, rezekinya mesti ada. Bahkan Nabi kata, selagi mana rezekinya tak habis, dia tak akan mati. Jadi anak 20 pun rezekinya tetap ada. Jadi tak perlu kita risau. Bahkan ulama kata rezeki ni, kalau kamu lari daripada rezeki, rezeki akan datang kejar kamu. Sebagaimana kamu lari daripada kematian, dan kematian akan tetap datang pada kamu. Sama, rezeki dengan maut sama. Lari macam mana pun dia akan datang. Jadi sebenarnya bab rezeki kita tak perlu risau. Cuma kita perlu usaha. Usaha macam mana? Taklah teruk-teruk sangat. Macam kisah burung tadi, Nabi kata, burung keluar, teruk tak? Nak keluar, nak kemah rumah, nak cari jalan, nak masuk hutan, nak menyelam dalam laut, tak. Simple je. Jadi keluar usaha biasa je, ada je rezeki. Saya pernah bagi contoh kan. Kadang-kadang Allah nak gerakkan rezeki ni, kadang-kadang Allah nak gerakkan rezeki daripada musuh kita. Kita duduk kat rumah, musuh yang bawa. Sebagaimana satu kisah, Ibrahim bin Adham juga, dia ada sekeping daging, kemudian bila dia letak kat situ, kucing ambil daging dia. Kemudian bila kucing bawa daging tu, dia ikut je belakang kucing. Tengok-tengok kucing bawa, kemudian letak di depan lubang satu binatang. Dia letak kat situ mungkin sementara je. Tengok-tengok keluar seekor ular yang buta, dan ular yang buta tu ambil daging, masuk lubang makan. Jadi pengajarannya, Ibrahim bin Adham berkata, subhanallah, kalau Allah nak bagi rezeki pada satu makhluk dia yang buta pula, kadang-kadang Allah gerakkan rezeki, yang bawa rezeki itu siapa? Musuh dia, iaitu kucing. Kucing dengan ular tak boleh bersamakan. Tapi siapa yang bawa rezeki itu kepada ular, iaitu kucing. Sekarang kita tengokkan, Allah nak gerakkan rezeki, dihantar kepada orang miskin yang begitu ramai. Orang miskin kawasan pedalaman yang tak pernah orang pergi, orang tak tahu pun, apatah lagi nak bagi bantuan. Jadi caranya apa dah? Allah hantar COVID-19 dan Allah jadikan kita duduk dalam peraturan PKP. Semua tak boleh nak keluar, tak boleh nak bekerja. Orang miskin lagi teruk, maka Allah gerakkan orang kaya bawa rezeki. Ada yang duduk dalam rumah sempit berbelah tahun, tiba-tiba dengan sebab Allah hantar COVID-19, orang tu dapat rumah. Saya dapat berita orang di Pulau Mega, sebelum kita pergi ke sana, tak ada siapa hantar bantuan. Biasanya NGO kita je lah. Tapi lepas Allah hantar COVID-19 ni, berapa ramai yang pergi hantar beras, makanan ke Pulau Mega. Yang sebelum ni mereka tak pernah pergi, bahkan tak pernah dengar, tak pernah tahu pun ada orang miskin kat sana. Jadi tengok, rezeki itu tetap ada. Caranya kita serah pada Allah, cuma Allah minta kita usaha sikit je. Kalau boleh keluar, keluar. Kalau tak boleh keluar, duduk kat rumah, berzikir, taat pada Allah. Cukup. Boleh bekerja, silakan kerja. Jangan tak bekerja, jangan malas. Tapi bila tak boleh nak keluar, tak boleh nak bekerja, duduk kat rumah, baca Quran, tadabbur. Nanti insya-Allah ada orang hantar rezeki. Banyak contoh saya nak bagi, tapi cukuplah setakat tu. Ada satu kisah lagi. Ada seorang gubernur Mesir yang sangat-sangat zalim. Nama dia Ahmad bin Talun. Dia ni pernah bunuh orang.
bunuh 18,000 orang. Dalam keadaan apa? Cara dia bunuh apa? 18,000 ni dia kurung, dia tak bagi makan, tak bagi minum sampai mati. Seorang gubernur Mesir, nama dia Ahmad Tolun. Kemudian ada seorang ulama yang wara', yang alim ketika itu bernama Abul Hasan Az-Zahid. Dia nak laksanakan perintah Nabi, perintah Allah dan Rasul. Apa dah? Nabi kata, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim. Jadi dia nak praktiskan dan laksanakan perintah Allah ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tegur pemimpin yang zalim. Sebab itu adalah jihad yang paling besar. Dia pun pergi tegur. Dia tegur pada gubernur ni yang bernama Ahmad bin Tolun, dan dia bagi nasihat. Tak patut kamu bunuh orang macam ni, kamu zalim pada orang macam ni, bagi dia lapar. Tak patut. Bertakwalah pada Allah. Maka bila dia tegur tu, Ahmad bin Tolun ni yang zalim ni marah, dan akhirnya dia ambil seekor singa. Dia bagi singa terlapar betul-betul. Kemudian dia lepas supaya singa ni makan Ahmad Az-Zahid, Abul Hasan yang alim dan wara'. Tapi tengok apa berlaku. Singa ni bila nak pergi dekat Ahmad Abul Hasan Az-Zahid ni, pergi mula-mula mengaum, nak terkam. Tapi bila dekat aja, perlahan, dah tak bunyi suara. Kemudian duduk dekat, cium dia aja. Lepas tu, dia belah singa ni. Jadi orang ramai tengok ni, sebab Ahmad Tolun ni buat di khalayak ramai. Bila orang tengok dalam keadaan takut, ada yang menangis, kesian pada ulama ni, habislah ulama ni, mati dimakan oleh singa. Tapi akhirnya bila singa datang dekat, singa tu tak mengaum, kemudian duduk dan cium pula Abul Hasan. Maka orang ramai pun pakat bertakbir dan bertahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia rasa ini satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Singa yang lapar dilepas untuk makan seorang yang alim, tiba-tiba singa tu tak buat apa-apa, bahkan singa tu cium. Itu cerita yang satu peristiwa yang nampak sangat hebat. Tapi yang lagi hebat apa dia? Apa yang paling hebat? Singa tak makan Abul Hasan Az-Zahid ataupun apa? Yang lagi hebat ialah bila Ahmad bin Tolun dia tengok singa ni tak makan Abul Hasan Az-Zahid, dia pun bela, tak tahu nak buat apa dah. Macam-macam dia buat tak jadi juga. Dia pun tanya Abul Hasan, apa rahsia kamu ni? Singa yang lapar pun tak terkam dan tak makan kamu. Masa singa dekat dengan kamu, apa yang kamu fikir? Maka dia pun jawab. Dia kata, kuntu ufakir fi li'abil asad immasani ahwa tahir am najis. Dia kata masa singa dekat pada aku fikir satu je. Kalau dia sentuh aku, lidah dia tu ataupun air ludah dia tu, air liu dia tu, kalau kena badan aku fikir, najis ke suci? Langsung dia tak fikir singa ni akan terkam dan makan dia. Yang dia fikir beda. Air liu singa ni kalau kena badan aku najis ataupun suci. Kemudian Ahmad Tolun bertanya lagi Abu Al-Hasan Az-Zahid, kenapa kamu tak rasa takut pada singa tu? Maka dia jawab, innallah qad kafani, Allah telah lindungi aku. Sebab Allah dah cakap dalam Quran, alaysallaha bikafin abdihi, bukankah Allah itu alaysallahu bikafin abdahu, surah Az-Zumar ayat 36. Dia yakin pada ayat Allah. Allah kata apa? Bukankah Allah itu yang melindungi, yang menjaga hambanya? Jadi kalau Allah lindungi aku, kenapa aku nak takut pada singa? Sebab singa itu adalah makhluk Allah. Dan juga dia kata, Allah sebut dalam surah At-Talaq, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang betul-betul berserah pada Allah, Allah cukup baginya. Jadi aku serah pada Allah, maka Allah cukup bagi aku untuk menjaga aku daripada singa. Jadi singa tak makan orang ni satu benda yang luar biasa. Tapi yang luar biasa lagi ialah
tawakal Abul Hasan kepada Allah. Yang luar biasa lagi ialah ketawakalan Abu Hasan kepada Allah yang menjadikan singa tak makan. Kita ada tengok video yang diviralkan, tak tahu betul ke tak, tapi kalau betul pun tak pelik lah. Katanya tentera Israel lepas seekor anjing yang garang untuk terkam orang Islam, orang Palestin yang sedang solat tepi jalan dengan anaknya. Jadi anjing tu pergi dengan garangnya, menyalak bukan main, sampai dekat pun menyalak lagi. Tapi anjing tengok orang tu terus solat, tapi budak tu dah bergerak, dah takut dah. Bapa dia tenang je solat. Akhirnya anjing tu berhenti menyalak dan akhirnya duduk kat situ baring. Itu gambar dalam video lah. Kalau betul gambar tu, bagi saya tak pelik lah, sama dengan kisah Abul Hasan ni. Jadi sampai tahap bila kita tawakal pada Allah, Allah akan lindungi kita daripada segala kejahatan. Wallahu a'lam. Cukup ah? Ada lagi soalan? Tidak ada tarikh yang tetap bila Al-Quran diturunkan. Cuma Allah sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, Quran diturunkan pada malam Al-Qadar dan di bulan Ramadan. Surah Al-Qadar kan, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tapi malam Al-Qadar berapa hari bulan? Isni yang minggu ke berapa Allah tak sebut. Jadi ulama khilaf, ulama tak sepakat bila waktu tarikhnya turun Al-Quran. Bila tak sepakat, kita tak boleh jadikan hujah ataupun kita yakin Quran turun pada sekian hari bulan. Satu. Jadi tak perlulah kita kecoh ataupun berdebat ataupun bergaduh pasal tarikh Al-Quran diturunkan. Sebab Allah tak sebut dalam Al-Quran bila tarikh yang pasti Al-Quran diturunkan. Bila Allah tak sebut bila tarikh, mana benda itu tak penting. Yang kedua, Nabi dan para sahabat orang yang paling faham Al-Quran, orang yang paling dekat dengan Al-Quran, orang yang paling melaksanakan ajaran Al-Quran, tapi mereka tak pernah pun menyambut nuzul Al-Quran. Tidak ada dalam sejarah, tidak ada satu hadis pun Nabi ke ataupun para sahabat ataupun ulama salah, termasuklah Imam Syafi'i, 4 imam dalam 4 mazhab ni yang menyambut nuzul Al-Quran. Sebab mereka cukup faham Quran diturunkan bukan untuk disambut bila turun. Quran diturunkan untuk ditadabbur, diamalkan dan disampaikan. Itu cukup. Buat apa kita sambut nuzul Quran tapi satu ayat pun kita tak faham? Buat apa kita sambut nuzul Al-Quran tapi yang kita faham pun kita tak sampaikan? Kita berdosa. Allah melaknat orang yang tak faham Al-Quran. Allah melaknat juga orang yang tak menyampaikan ilmu Al-Quran. Jadi buat apa kita sambut dalam keadaan kita masih tidak sempurna imannya, dalam masih kita melakukan dosa. Jadi tak perlu kita sambut nuzul Al-Quran. Wallahu a'lam. Cukuplah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.